Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, jom kita dengar apa yang Muhyiddin Yassin bohong, membahu, menipu, hipokrit. Dia berasa waktu pemerintahan dia tu adalah pemerintahan paling berjaya nak babing apa. Dia rasa dia lah yang paling hebat selama dia memerintah 17 bulan je. Memang nombor satu di dunia. Jom kita dengar apa yang Muhyiddin cakap. Tetapi yang akan bertekad dan azam karena ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Amanah yang Allah berikan dan rakyat gunakan undi mereka untuk memberikan amanah dan tanggungjawab kepada kita yang dipilih ini. Maka kalau kita gagal untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab itu, hadapilah Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dipersoalkan apa yang kamu buat terhadap orang-orang yang kamu pimpin di bawah. Jadi saudara berat, nampak macam hebat, apalagi dipanggil daripada yang berbahagia kepada yang berhormat. Ini tidak harus menjadikan kita riak dan sombong, kerana kita terpilih di kalangan ramai dan kita dipilih oleh rakyat yang banyak yang mengharapkan sesuatu untuk memperjuangkan masalah mereka, dan masalah mereka hari ini saudara amat banyak sekali. Saya boleh berbicara sampai ke subuh kalau nak diperkatakan satu persatu, dan lambat nak diumumkan nama calon kalau begitu halnya. Saya sebutkan begini ialah kerana negara kita sekarang ni macam mana. What happened to Malaysia? Bila mana PRU yang lalu, bulan 11 yang lepas, maka terbentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Madani. Ya. Kerajaan Madanun. Kerajaan yang dikatakan oleh ramai luar tabi'i. Bukan saya kata, ramai orang lain berkata. What has happened to this government? The so-called unity government. Kerajaan perpaduan. Betulkah mereka bersatu padu? Jawabnya, tidak. Dalam mereka nak bertanding menawarkan khidmat kononnya kepada rakyat Selangor dan seluruh negeri-negeri yang 6 yang juga akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Mereka kata mereka nak menegakkan kerajaan, sebuah kerajaan yang baik. Apa baiknya yang ada pada hari ini? Kerajaan yang efektif. Berkesankah kerajaan pada hari ini? Dengan pengumuman apa yang dikenali sebagai ekonomi madani, ya, naratif ekonomi madani pada 27 hari bulan Julai oleh PMX, saya nampak ada clear vision, Syaril. Ya, saya puji usaha PMX. Ini yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Hala tuju ni kemas. Itu saya punya satu perkataan, kemas. Dan ini yang Rafizi yang saya kenal lah. Kawan saya, ya, ramai yang ejek dia, kata dia raja formula dan sebagainya. Tetapi at his best, this is it lah. This is it. The structured thinking dan juga Nazmi telah membantu. Tetapi at his best, this is what Rafizi can do, and it's great. Yeah, well done. Dan saya tak banyak nak tambah, cuma sedikitlah saya nak sebut berkenaan dengan flagship Catalyst Initiative ini. Saya suka Syaril sebab bila apa yang Syaril terangkan tadi jelas. Bila diumumkan beberapa flagship initiative, orang pun tahu, pemegang modal, capital owners tahu dia nak melabur di mana. Ini yang menjadi pertikaian selama 8 bulan. Dia tak tahu dia nak invest di mana. Sebab tak ada hala tuju yang jelas. Tapi bila diumumkan begini, the government akan double down dalam inisiatif 10 inisiatif ini. Yep. Maksudnya orang pun beranilah. Yep. Untuk keluarkan pelaburan tu. Ini yang dimaksudkan dulu. So now, not only are your sign props, not only are your UEMs, not only are your khazanah,
going to invest, tetapi kita akan melihat juga semua syarikat-syarikat yang mengendalikan perkhidmatan kejuruteraan untuk solar ni juga akan dapat peluang. Ya. Because you need your solar EPCC contractors as well. Ya. Dan ini akan menjana pendapatan. Pertumbuhan ekonomi. Inilah ekonomi. Ya. Kita menaikkan ceiling. So ceiling ni dia nak Malaysia terbang jauh. Menjadi peneraju ekonomi serantau Asia ataupun dunia, menjadi destinasi pelaburan, menjadi industri berteraskan digital dan inovasi, jaguh SME serantau dan sebagainya. Jadi maksudnya beliau tidak menghalang capital ekonomi ataupun ekonomi yang berteraskan kepada modal ini terbang. Tetapi pada masa yang sama, this is where PMX punya economic philosophy ataupun falsafah ekonomi jelas. Dia tidak mahu ceiling itu terbang saja. Sebab kita tahu, Syaril, bahawa dalam order ekonomi liberal, ceiling saja terbang. Ya. Tetapi lantai tak naik. Ya. Lantai tetap di paras yang sama. Dia tak kisahlah pasal lantai. Ataupun lagi teruk, lantai itu jatuh ke bawah. So PM kata tak cukup ceiling itu terbang. Maksudnya syarikat kita menjadi syarikat gergasi dunia, pelaburan besar datang ke dalam Malaysia dan sebagainya. Tak guna kalau ceiling terbang, kalau lantai juga tak naik. Maksudnya peningkatan darjat hidup rakyat. Itu pekerjaan bermakna. Progressive wage model. Kita nak pastikan bahawa bila kita dapat pelaburan ni, jangan gunakan Malaysia sebagai kilang untuk dunia. Maksudnya syarikat luar datang buat kilang di sini, keuntungan dia ambil keluar daripada Malaysia dan dia menggajikan orang asing di Malaysia ataupun pekerja asing di Malaysia. Okey, geng. Aku akan sediakan sekali setiap ucapan-ucapan yang hipokrit si Muhyiddin Yassin ni, aku akan letak beberapa orang KJ ke ataupun daripada Nazri dan lagi beberapa orang untuk nak membalas hujah ni Din Tompok ni. Okey, bengang geram sembang kemat kan. Jadi Perdana Menteri haram apa benda tahu. Kerajaannya prihatin tentang masalah rakyat, betulkah begitu? Apa yang telah pun mereka buat selama hampir 8 bulan mereka duduk di Putrajaya? Ilek. Tak ada apa-apa pun. Saya nak tanya saudara, sebut satu saja perkara yang boleh kita banggakan. Ada? 5 Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250, manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini tiada perubatan percuma di klinik swasta
dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600. Dan Alhamdulillah, sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini, tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini, ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini, tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini, keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun, kini, di bawah kerajaan perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan, serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi humah. Itu antara inisiatif kerajaan perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, kerajaan perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Ada? Tak ada. Saya fikir orang-orang di Putrajaya termasuk yang namanya Anwar Ibrahim sedang menonton dengan live yang kita lihat pada malam. Biarkanlah supaya dia dengar. Jangan duduk di atas kursi empok di Putrajaya dan lena. Sudah lebih 7 bulan tak buat apa-apa. Rakyat menderita. Saya membaca banyak berita-berita yang tidak baik. Malahan saya turun ke bawah untuk menyaksikan sendiri isu dan permasalahan rakyat marhin biasa yang masih hari ini berhadapan dengan isu untuk mencari makan sesuap nasi untuk anak dan keluarga mereka. Saya melihat video yang telah pun ditularkan di mana diperlihatkan ramai peniaga-peniaga duduk di warung tapi tidak ada seorang pun datang untuk berniaga dengan mereka, membeli barangan mereka, membeli bahan yang dikeluarkan dan dijual oleh mereka. Senyap sunyi di sebahagian tempat, seolah-olah tidak ada apa orang kata pihak yang berminat untuk datang berlanggan dengan mereka kerana mereka semua berhadapan dengan masalah. Hang tak payah duk nak tipu lah Muhyiddin. Zaman hang memerintah lagi teruk. Lagi teruk. Hang duk bangga kata hang bagi duit 1,000 lebih apa semua. Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Sampai orang bungkui, tutup kedai, bankrupt. Zaman hang. Sebab hang terlalu lama lockdown, hang tutup negara, hang tutup sepadan, hang tutup ekonomi kita. Apa yang jadi? Lagi teruk. Sekarang dah buka semua. Pelbagai peluang-peluang kerajaan bagi. Hang tak payah sembang lah Muhyiddin. Sembang. Kita berhadapan dengan masalah kemiskinan dan di Selangor kemiskinan bandar. Selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mengharungi negara dan juga dunia 3 tahun yang lepas, masalah besar. Alhamdulillah, Pikatan Nasional dengan berkat dukungan rakyat pada waktu itu telah dapat membantu memulihkan keadaan. Hari ini kita berhimpun dalam keadaan yang lebih selamat dan ekonomi kononnya sudah boleh bermula semula. Tapi hakikatnya kesan daripada permasalahan itu ialah ramai yang sudah jatuh miskin. Dulu dikatakan B40, ada satu pihak yang membuat kajian mengatakan sudah jadi B61. Tak tahulah kalau hari ini satu lagi kajian dibuat mungkin sudah jadi B60, 5 atau B70. Apa makna itu? Bermakna kerajaan yang ada pada hari ini tidak mengambil apa-apa langkah yang berkesan untuk membela nasib rakyat, menolong mereka yang susah, yang tidak mempunyai pendapatan, ringgit yang jatuh, bahan-bahan makanan yang makin mahal dan pelbagai-bagai isu yang lain. Yang apa yang saya cakap ni disahkan oleh saudara-saudara semua. Betul tak?
So what has this Madanon and Unity government been doing? Apakah kita sanggup nak menunggu sampai satu tempoh 4 tahun lagi? Yang begitu panjang, yang menyeksakan. Ini hal penting. Sangat menyeksakan lah untuk diri hang. Sebab hang tu terancam, Muhyiddin. Sebab hang tu ada rekod sakau wang negara sewaktu musim darurat, sewaktu musim PKP. Sebab diri hang tu terancam. Of course lah hang takut, hang gelabah, hang nak tumbangkan kerajaan hari ni. Kan? Hang tak payah hipokrit lah. Cuba tengok apa yang Anwar Ibrahim lancarkan. Berapa ramai orang-orang ekonomi yang betul-betul puji apa yang Anwar Ibrahim ni apa ekonomi punya orang pun duk target Anwar Ibrahim ni dapat macam dapat tahan selama 10 tahun kan. Dan beberapa pakar-pakar pun dah keluarkan kenyataan setuju, seronok kepada pemerintahan Anwar Ibrahim. Dan apakah plan Anwar Ibrahim untuk negara kita? Hang ada plan? Apa haram apa pun tak ada. Lu sembang piduk kedai kopi lah. NETR, satu idea gila tapi aku suka. Okey guys, korang tahu kan baru-baru ni kerajaan ada melancarkan satu roadmap yang dipanggil sebagai NETR, iaitu National Energy Transition Roadmap. Dalam banyak-banyak roadmap yang pernah aku dengar setakat ni, inilah roadmap yang paling gila. Akan tetapi kalau betul-betul dilaksanakan, aku rasa dia punya impact kepada ekonomi kita sangat besar guys. Dan aku percaya bahawa roadmap ini mampu untuk menjadi landasan mengubah ekonomi kita kepada ekonomi berpendapatan tinggi, kerana ia mampu untuk attract lots of investments. Kenapa aku cakap gila? Sebab dalam NETR ni, kerajaan merancang untuk menjadikan Malaysia sebagai Asian largest solar plant. Dan seterusnya, dia menjadi satu mekanisme untuk kita semua menjana income daripada atas bumbung. Aku nak ulas satu benda ni. Ada dua langkah yang aku rasa yang dibuat oleh kerajaan sangat tepat guys. Yang pertama sekali, diorang lifted export ban untuk renewable energy. Bila diorang remove export ban ni, ini menjadikan renewable energy sebagai satu potential investment. Sebab of course dia punya yield dia akan lebih tinggi. Apa tahu? Central Electricity Exchange, yang mana dia akan dioperate oleh single market aggregator, dan seterusnya menjadikan penetapan harga tu fair dan juga transparent. Ini aku rasa key important policy making decision yang aku rasa sangat betul dekat dalam renewable energy ni. Untuk NETR ni, dia ada dua fasa guys. Untuk fasa pertama, siapakah yang akan menghasilkan energi daripada renewable energy ni? Yang pertama of course TNB. Diorang akan bina 5 centralized large scale solar park untuk menghasilkan 100 megawatt capacity electric each. Di samping tu juga, kita semua ada mainkan peranan tertentu, yang mana kita boleh sewakan kita punya bumbung tu untuk menghasilkan electricity guys. Jadi lepas kita dah hasilkan renewable energy ni, lepas tu dia masuk pula ke dalam fasa kedua. Dalam fasa kedua ni, dia akan pergi kepada low carbon target pula. Aku sendiri harapkan bahawa kerajaan punya implementation di dalam NETR ni dapat dilakukan secekap yang boleh guys. Tolong kerajaan yang ada ni, tolong buat benda ni bersungguh-sungguh sampai jadi. Sebab aku percaya benda ni boleh mengubah landscape ekonomi kita. Bila kita berjaya scale up kita punya production of renewable energy ni, ESG company akan masuk. Lepas tu investor untuk renewable energy pun akan masuk. Bukan tu je, kita boleh ekspor juga ke negara luar. Doakan yang baik-baik untuk negara kita guys. Saya baru baca satu berita yang mutakhir yang dikatakan oleh Perdana Menteri awak. Dia kata tunggu, tidak berapa lama lagi saya akan umumkan apa yang disebutkan sebagai naratif ekonomi dan sebagainya. Percayakah? Percayakah? Saya percaya. Percaya apa dia akan umumkan. Macam sebelum PRU dulu, dia juga sudah umumkan manifesto.
Manifestonya bukan main hebat. Kalau hari ini saya menang dan jadi Perdana Menteri, besok minyak akan diturunkan harga. Itulah agak bunyinya. Yang itu turun, yang ini turun, yang itu turun, turun sampai hari ini tak turun, yang turun hanya hujan. Inilah yang diulang-ulang oleh puak-puak ni, geng-geng perikatan ni. Manifesto yang 2008 sewaktu PAS bersama dengan Anwar Ibrahim lagi. Jadi ulang sampai hari ni. Sedangkan itu janji waktu PRU ketika 2008. Dia, itulah orang kata kan, mereka dah tak ada ujar, mereka dah tak ada modal, mereka nak hentam kerajaan. PRU 15, Anwar Ibrahim tak janji pun harga minyak akan turun. Habis modal, dia petik dulu-dulu dia korek. Memang daripada Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, daripada kerja korek benda-benda lama dan terus korek. Itu ujar-ujar mereka yang teruskan. Apa makna? Kalau yang sudah tersurat dan ditulis dalam manifesto dalam bentuk hitam putih, dan tunggulah tak sebentar lagi, mungkin di Selangor ni juga pihak yang ada di sana pun akan keluarkan, here, this is my manifesto. Great. Tapi apa yang telah berlaku yang lepas, sampailah ni tidak apa satu pun yang telah diusahakan untuk menunjukkan apa yang telah pun dijanjikan itu sudah mula ditunaikan. Ramai orang kata bahawa kerajaan ini pembohong. Betul? A liar. Tuan Mahathir kata pathological liar. Ada orang panggil dia kata serial liar. Bermakna bohong tak henti-henti. Apa hukum bagi orang Islam kalau dia berbohong? Apa hukum? Sehingga kalau dia buka mulut kecil sikit tak penuh, besar. Apa bau mulut dia? Busuk. Kerana dia berbohong. Saya tuan-tuan biasa tak cakap macam ini dalam majlis-majlis. Tapi dalam keadaan yang saya lihat dan saya tahu apa perasaan rakyat jelata, saya tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan melihat situasi sebegini. Nak kata bodoh pun macam bodoh, rupa macam cerdik, tapi tak kerti buat apa-apa. So this is among the problem. Saya boleh cakap panjang, saya tak mau cakap panjang. Ini baru mukadimah 10 minit. Tapi saya nak bicarakan ini untuk memperingatkan pada rakyat di negeri Selangor. Saudara akan berkata, Tan Sri, ini pilihan raya negeri, apa ada kena-mena dengan pusat? Hei, ada kena-mena dengan pusat. Yang kita akan lawan dan tentang ini pihak mereka itu ada kaitannya dengan kerajaan persekutuan kerajaan Madanon. Kerajaan negeri pun Madanon. Sebab itu jangan sekali-kali kita memangkah dan menyokong kepada calon-calon daripada PHBN. Apa hukum kalau sokong? Kita pastikan setiap undi yang akan keluar menyokong pada calon kepada calon Perikatan Nasional. Karena itu ialah satu tujuan yang penting yang kita nak tunjukkan pada rakyat Selangor bahawa kita mampu. Kalau dalam zaman kritikal berhadapan dengan krisis COVID-19, memang tak ada satu buku dan kitab rujukan untuk melihat cara bagaimana kita boleh bantu menyelesaikan masalah itu. Tapi Alhamdulillah, kita ambil satu langkah yang cepat, tak tunggu 8 bulan. Lepas kerajaan terbentuk 1 bulan Mac 2020, 18 hari bulan Mac kita buat keputusan lockdown. Anwar Ibrahim kata saya bapa lockdown. Saya tak nak mencarut. Bayangkan kalau kita tak melaksanakan lockdown itu sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara-negara lain, kita tak mungkin dapat duduk di sini dalam keadaan seperti mana yang kita saksikan kemarin. Betul tak? Tak apalah, saya tak nak membicarakan soal isu COVID. Saya nak membicarakan soal kepentingan
kerajaan bertindak pantas dan cepat untuk menguruskan krisis. Negara kita masih berada dalam keadaan krisis, a state of crisis, political crisis, economic crisis, dan pelbagai lagi masalah-masalah lain yang masih melanda negara kita. Sebab itu tindakan yang akan diambil, dan kita janji terbentuknya kerajaan negeri Selangor di bawah Perikatan Nasional. InsyaAllah siapa saja yang bakal memimpin kerajaan negeri, tak siapa pun saya nak sebut pada malam ini, maka menteri besar itu, ahli exco kerajaan itu mesti bertindak secepat mungkin mewujudkan Majlis Tindakan Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Negeri Selangor. Boleh tak? Mengambil langkah-langkah segera untuk melihat masalah rakyat yang berhadapan dengan kemiskinan tegar, untuk menyelesaikan masalah mereka. Boleh tak? Mencari jalan untuk membantu menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang perlu disediakan yang lebih banyak. Boleh tak? Saudara kata boleh, tapi saudara tak duduk dalam kabinet ataupun dalam exco kerajaan ini. Persoalannya ialah kita perlu bertindak cepat, dan kita nak janjikan pada rakyat, selain daripada manifesto yang kita akan lancarkan dalam tempoh yang terdekat ini, bahawa tindakan yang kerajaan Perikatan Nasional insya-Allah terbentuk nanti ialah tindakan yang berkesan, sikap beramanah, bertanggungjawab, jangan rasuah, berintegriti, berpegang pada prinsip-prinsip yang diamalkan dan berpadukan pada Islam, supaya kita tidak terpesong jauh daripada apa yang kita lakukan berdasar kepada apa yang dituntut oleh agama kita. Ini penting bagi kita, dan kita tidak akan menepikan mana-mana kumpulan dalam masyarakat kita, walaupun kumpulan minoriti. We are not discriminating against any, termasuk kumpulan minoriti India. Siapa orang India sini? Angkat tangan. Ada. Ataupun mana-mana kumpulan minoriti orang asli ada. Maknanya, prinsipnya ialah tidak ada sesuatu pun di kalangan rakyat Selangor yang akan tersisih daripada arus pembangunan negeri Selangor ini. Ini jaminan kita, insya-Allah. Okay, kita dah habis react dia punya video, dia punya ucapan. Macam-macam lagi aku nak, macam aku dah nak letak fakta-fakta. Jadi itulah kita boleh tengok pembohongan dia, penipuan dia macam dia berasa sewaktu dia memerintah, negara kita ni hebat, negara kita ni berjaya, lepas tu negara kita ni memang luar biasa, dapat tangani COVID lah apa semua kan. Sedangkan kita boleh bandingkan dengan negara-negara lain, negara yang kecil, lepas tu negara yang rakyat tak banyak. Mereka walaupun mereka buat juga lockdown, mereka tutup juga negara mereka, tapi ekonomi mereka berjalan. Hutang mereka tak naik melambung tinggi pun. Berbeza dengan negara kita. Negara kita dengan hang tutup segala mak nenek, hang tutup segala-galanya, hang tutup, hang kurung rakyat duduk di rumah, tutup buka, lockdown segala mak nenek, lepas tu dia kata dia berjaya. Sedangkan cuba apa tengoklah. Dia nak menjadi Perdana Menteri, berapa besar hutang yang dibuat oleh puak ni. Berapa besar hutang yang dibuat oleh, tengok Perikatan Nasional ni. Kan kita boleh tengok hak yang dibongkar kan. Sewaktu dia, Muhyiddin Yassin jatuh, dinaikkan Ismail Sabri. Dan waktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun ada syarat-syarat dan perjanjian dia yang desain di sebalik UMNO. Hak yang didedahkan oleh pimpinan-pimpinan UMNO. Faham tak? Kan? Peruntukan. Okey. Peruntukan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin nak separuh. Dan juga peruntukan timbalan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin nak separuh. Gila. Sedangkan Muhyiddin Yassin bukan lagi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin hanya dilantik menjadi Majlis Pemulihan Negara. Adakah boleh? Sebab tu Ismail Sabri dia dah menjadi Perdana Menteri beberapa bulan, Malaysia dah beralih dah alih kepada endemik. Pandemik dah habis, dia dah alih kepada endemik. Tapi masih tak ada apa pun perubahan. Tak ada pun pelabur nak main masuk ke apa, tak ada pun. Selepas Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri, Sultan Brunei main. Minggu ni Sultan Brunei akan main Malaysia ni. Sebab
Aduh, aku pun tak faham lah. Dia berasa pemerintahan dia berjaya, itu hebat, ini hebat, padahal tak ada apa-apa pun. Kalau hampa tanya aku, pada aku memang tak ada. Tak ada markah yang aku boleh bagi kepada Muhyiddin Yassin. Sebab orang khianat ni, macam pengkhianatan, dia nak menjadi satu-satu tampuk kedudukan tu, bukan jalan yang sepatutnya tanpa dapat keredaan daripada rakyat yang sanggup habis beribu ringgit balik buat pilihan raya, sanggup habis beribu-ribu balik macam pi undi, hampa tumbangkan kerajaan yang rakyat sanggup korbankan, rakyat mati hampa hari-hari. Jangan haraplah hampa boleh dapat keberkatan. Tu je. Kan? Jadi kita boleh nilai sendirilah, tak ada unsur kejayaan, tak ada. Kalau contoh waktu Muhyiddin Yassin memerintah, hutang negara tak naik, dia gunakan apa yang ada, walaupun waktu tu COVID tengah teruk, ekonomi pun tetap berjalan, rakyat tak teruk, bendera putih tak ada, apa semua, rakyat cukup makan, barulah barulah hang dia hebat. Ini yang sebelum ni Cina berapa banyak Cina yang dah tutup kedai, dah bankrupt terus ya. Habis segalanya kena gadai. Cuba apa tengok. Melayu apa tak silap. Itu hanya Cina. Melayu lagi ramai, lagi teruk. Berapa ramai daripada bandar Selangor KL ni dah balik hidup kampung. Sebab apa? Sebab PKP. Sebab tu walaupun hampa tengok Perikatan Nasional menang 74 kursi. Itu rakyat-rakyat yang disogok. Berapa ramai yang disogok? Rakyat-rakyat yang tak disogok, ataupun rakyat yang ada setengah terima duit tapi dia tak undi Muhyiddin, dia tak undi PN. Bukan sebab apa? Sebab dia kecewa atas pemerintahan Muhyiddin yang punca ekonomi diri dah tu hancur. Ekonomi, perniagaan dah semua tu hancur. Kita sama-sama rasa kesusahan, kesempitan waktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kita rasa kesusahan, dia nak selamatkan jawatan Perdana Menteri. Dia tutup sidang parlimen, dia tak buka sidang parlimen. Kalau hang tak buka sidang parlimen, macam mana pimpinan-pimpinan politik dia nak berbincang? Macam mana ni pimpinan politik daripada pembangkang waktu tu Pakatan Harapan dia nak bagi idea supaya buat macam ni. Dia hanya buat ikut kepala otak dia saja, geng-geng dia saja. Langsung dia tak ambil nasihat daripada rakyat-rakyat ataupun daripada pimpinan-pimpinan pembangkang. Dia buat sesuka hati. Lepas tu bila dia nampak dia ni lagi teruk, macam dah nak jatuh, dia menghadap Argo, minta buat darurat. Lepas tu bila dia dah terancam, Agung pun dah titahkan buka sidang parlimen. Tiba-tiba darurat ditarik balik secara tiba-tiba hinggakan yang di-Pertuan Agong kecewa dengan pemerintahan Muhyiddin Yassin. Lepas tu dalam masa beberapa hari lepas tu, 17 ahli parlimen daripada BN tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Nilai sendiri ya. Kan? Disebabkan dia takut jawatan dia tu tumbang, dia takut dia tu tumpuk kepimpinan dia tu tumbang sebagai Perdana Menteri, dia buat lockdown, dia seksakan rakyat kau-kaunya. Apa yang ada dia korek, dia bagi. Kan? Dia korek duit tabung rakyat, bagi dekat rakyat. Tu je. Last dia dah tak ada plan. Duit dah tak ada tau. Kan? Bayangkan berapa ratus bilion yang dibelanjakan. Dahlah. Pasal apa? Kes COVID makin melambung. Sedangkan negara kita dah tutup 1 tahun. Tapi kes COVID masih lagi makin meningkat. Sewaktu lockdown pun kes meningkat. Why? Kalau hang berjaya takkan berlaku. Masalah hang gagal, hang tak reti perintah dan hang dikelilingi oleh pengkhianat di dalam kerajaan hang ketika itu. Lepas tu hari ni kerajaan lain naik, dobak semang kemah, dobak semang hebat lah. Paham tak ada lah. Hampa tak ada plan. Hampa jujur cakap, hampa tak ada plan. Hampa tak tahu memerintah. Hang hanya naik sebabkan hang nak berpolitik. Tapi hang tak ada pun pengalaman. Hang tak ada ilmu. Hang tak ada pengetahuan. Macam mana hang nak jadi seorang ketua negara nombor 1 di dalam negara. Ketua kerajaan.
Jadi memang akan jadi gagal, haprak, apa pun teruk pun tak apa, lalas hutang, tambah hutang nak sekarang 1.5 trilion. Sebab apa? Sebab Perikatan Nasional. Okey, cukup geng, subscribe, like, komen dan share. Share. Assalamualaikum.